Yang berhormat Datuk Seri Anwar, saya Fauzan daripada UIA. Soalan saya menyebut soal post-normal time tadi, chaotic, contradict and chaos dan juga complexity. Kita di universiti dan juga KPT, kita diarahkan untuk mengikut proses. Datuk Seri ada sebut tadi tentang AI, kena pergi ke board studies, pergi department, senate and so on. Dia mengikut proses. Itu mengambil masa 6 bulan setahun. Adakah Datuk Seri mencadangkan kita jangan ikut proses? Bagaimana? Adakah ini is post-normal time? Is big scale, simultaneity, big scope, and speed. We want speed. Thank you very much. Terima kasih. Proses boleh ikut, tapi kalau 6 bulan boleh tukar 6 minggu. Kalau boleh 6 minggu, tak boleh juga 6 hari. Ada kes tertentu, sahabat, test case untuk kabinet yang biasanya mengambil 1 tahun setengah berdasarkan pengalaman lama. Saya minta benda itu dibawa KSU, bawa ke menteri, bawa ke kabinet. Kita lulus masa 2 bulan. Ya. Proses mesti dibawa. Umpamanya tender, saya tidak mahu tolak ansur soal tender sebab banyak sangat kecurian dan kerundingan yang merugikan kita berpuluh bilion ringgit 1 tahun. Ini baik. Kalau tender proses biasa 8 bulan untuk buat keputusan. Jadi kita ada cara kaedah lebih baik, sama ada selected tender pre-queue 10 syarikat-syarikat yang melepasi syarat yang ditentukan dan buat, kita boleh luluskan dalam 3 bulan atau maksimum 4 bulan. Jadi saya tidak mahu ketepikan proses kerana proses itu juga penting. Tetapi kalau umpamanya Naib Chancellor Timbalan terlalu sibuk, tak boleh buat mesyuarat, kita gantilah. Jangan alasannya sampai kena tunggu 6 bulan baru nak mesyuarat Board of Studies. Tak boleh. Saya sebagai umpamanya menteri mesyuarat tiap minggu, ya. Kemudian kalau ada yang Cabinet Committee, kalau nampak saya sibuk, saya lepaskan kepada Datuk Seri Zahid atau Datuk Seri Fadilah. Okay. Kemudian laporan pada Kabinet Komiti itu mesti dikemukakan dalam tempoh 1 minggu, maksimal 2 minggu kepada Kabinet. Jadi ini perkara baru. Sebelum tidak ada laporan Kabinet Komiti yang sampai 6 bulan. Proses biasa 3 bulan. Kita kata semua laporan Kabinet Komiti itu mesti disampaikan, termasuk Badan Tindakan Ekonomi atau AKFIN yang penasihat saya Kementerian Kewangan, itu mesti dikemukakan kepada Kabinet dalam tempoh 2 minggu yang biasa dilakukan dalam masa 6 bulan. Ini baru kita katakan kepesatan tanpa mengenepikan proses dan peraturan yang ada. 2 minggu itu membolehkan semua kementerian buat berikan ulasan, terutama kewangan kerana ada implikasi kewangan, atau JPA kerana implikasi perjawatan. Tapi tak payah ditunggu 6 bulan. Nah, itu maksud saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk Seri dan para hadirin sekalian. Nama saya Dr. Ahmad Farid bin Ismail daripada Universiti Putra Malaysia, tapi saya berdiri di sini mewakili Malaysian Food and Beverage Executive Association yang part of JITC ataupun Government Industry TVET Association, body ya. Saya ada satu nak isukan satu perkara, minta pandangan daripada Datuk Seri ya. Kita ada association seperti Mafia, persatuan saya ni, kita mempunyai banyak expertise dalam F&B ya. Dan alhamdulillah pujian harus diberikan kepada kementerian bila mana dia melibatkan association seperti kami untuk GITC, which is a very good initiative daripada government lah. Cuma soalannya saya yang saya nak panjangkan juga ialah kalau boleh ya, dengan terwujudnya GITC dan pelibatan Mabia ini, kita nak bahawa peranan association seperti kami ini diperkasakan supaya dalam syllabus, sama ada syllabus TVET ataupun syllabus daripada universiti, perlu melibatkan persatuan-persatuan professionals seperti kami
yang lebih dekat dengan industri untuk kami dapat memberikan sumbangan. Sebabnya contoh, kalau kita sebut tentang MABIA ni, Malaysian Food Beverage Executive Association, takkan kita masih, kalau macam Datuk Seri sebut tadi kan, takkan kita masih nak rujuk kepada National Restaurant Association Amerika, sedangkan kita ada MABIA, kita ada yang entiti Malaysia. So saya minta pandangan kalau boleh signal kepada menteri kita untuk lebih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini yang bila saya mengusulkan mesyuarat kali pertama Majlis Sains Negara, saya bagi syarat semua institut sains dan penyelidikan kerajaan persekutuan mesti kenal pasti semua kekuatan penyelidikan di semua universiti dalam negara kita, dan mesti ada sinergi yang jelas. Maknanya kalau ada kajian penyelidikan dalam bidang tertentu yang dilakukan oleh Majlis Sains Negara, dia wajib bukan saja kenal pasti satu fakulti di satu universiti, tapi semua dapat maklumat. Jadi sinergi ini penting. Ini satu perubahan kerana dulunya masing-masing kerja dalam silo. Ya, dengan limited budget kita, dengan operations kita yang terbatas, ini akan merugikan. Ya, kerana kadang-kadang ada kekuatan di kementerian atau Majlis Sains, ada kadang seringkali kekuatan di universiti. Jadi kalau ini tidak dimanfaatkan, kita akan rugi. Dan untuk TVET umpamanya dipungsikan oleh Datuk Seri Zahid, apa yang dilakukan adalah untuk adakan kerjasama dengan syarikat. Ada Petronas banyak ambil alih ke Tibet, ada Geely Proton ambil alih supaya di bidang automobil. Walaupun Tibet itu kekal, tetapi kurikulum dan program itu diambil alih, seperti mana diberlakukan di oleh PSDC Penang. Jadi dalam beberapa bidang pengajaran pendidikan asas itu diberikan oleh tenaga pengajar di Tibet. Kemudian kalau dia diperlukan oleh umpamanya 200 orang diperlukan oleh Proton di Tanjung Malim, sebaiknya dilatih oleh Proton dan Geely tahun akhir atau 2 tahun akhir. Ini yang dilakukan, dan cadangkan umpamanya FNB dimasukkan. Saya percaya Datuk Kuasa Kabinet akan dapat masukkan supaya dapat diselaraskan. Silakan. Saya bagi kepada yang belakang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Datuk Seri dan yang berhormat Datuk Seri Menteri, saya Amir Hamzah bin Mat Isa dari College Unity Port Dickson. Tapi saya berdiri di sini mewakili Persatuan Kebangsaan IPTS Bumiputera Malaysia. Saya ingat jelas syarahan Yang Amat Berhormat Datuk Seri kepada pelajar-pelajar saya pada tahun 2019 berkaitan Excellent Without Soul, dan itu menjadi akar kepada apa yang ingin kita bentuk di institusi kami, insya-Allah. Okey, apa yang saya nak nyatakan di pentas ini, data jelas memaparkan kedudukan IPTS sebagai satu komponen yang seimbang ataupun komponen yang setara yang melengkapkan ekosistem pendidikan tinggi negara. Kalau kita lihat di segi populasi pendidikan tinggi, pelajar-pelajar di pendidikan tinggi, 50% pelajar di pendidikan tinggi berada di IPTS. Bermakna penghasilan talent, golongan terpelajar akademia itu berada di IPTS hampir separuh. Malah pada satu ketika dahulu jumlahnya melebihi 50%. Boleh, kalau boleh kita go straight to the question supaya kita dapat bagi ruang yang lain. Okey, apa yang saya ingin nyatakan ataupun inginkan perhatian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ialah cabaran dan tekanan geopolitik global dan ekonomi global kepada IPTS di negara kita bukan setakat untuk merangkul
kerencaman post-normal yang kita bincangkan tadi, yang berlaku secara serentak, tetapi IPTS juga bertarung dengan survival ataupun cabaran bisnes. Jadi saya mewakili rakan-rakan di IPTS secara tidak seganlah menyatakan bahawa kami perlukan bantuan dan dokongan kerajaan atau pemerintah supaya memastikan komponen yang seimbang dan setara ini kita sama-sama pertahankan. Bantuan ini bukanlah bentuk kewangan secara langsung, tetapi mungkin saya agak keterlaluan untuk menyatakan di dalam banyak perkara kami di IPTS sering rasa tertinggal dalam inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan. Keutamaannya adalah kepada 50% di IPTA. Kadang-kadang di IPTS ini dikesampingkan. Walaupun saya percaya pihak Kementerian Pengajian Tinggi ataupun Pendidikan Tinggi tidaklah berniat begitu, tetapi dalam banyak inisiatif itulah yang berlaku. Jadi saya ingin mencadangkan untuk ringkaskan ini, supaya ada satu political will ataupun intervention yang jelas, yang kalau boleh Yang Amat Datuk Seri dan Yang Amat Menteri lihat, supaya peranan IPTS atau relevansi IPTS dalam pendidikan tinggi negara yang telah menyumbang kepada akses ini dan juga secara langsung juga menyumbang kepada ekonomi GDP, dapat kita pertahankan, dan IPTS juga diberikan penglibatan di dalam inisiatif-inisiatif kementerian secara lebih inklusif. Tidak hanya di Kementerian Pengajian Tinggi tetapi juga dalam kementerian-kementerian yang lain. Saya mengambil contoh. Alright, tak apa, saya faham tu. Maknanya KPT akan take the lead, Zamri akan bagi nota supaya MARA dan jabatan-jabatan lain berkenaan akan rujuk seperti mana saya lakukan untuk TVET dan syarikat-syarikat, ya. Dan sudah pun dah ketemu menteri, dan saya diminta Saudara Zamri berikan nota untuk IPTS bagaimana kita boleh selaraskan dengan jabatan-jabatan dan kementerian lain berkenaan. Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yazid bin Ahmad. Saya merupakan Presiden Kesatuan Kaki Tangan Sokongan 1 International Islamic University Malaysia, UIA. Saya ingin mengutarakan satu persoalan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri. Adakah usaha untuk membadankanunkan UIA menjadi satu badan seperti universiti-universiti awam yang lain? Sebab saya dipahamkan memang UIA mempunyai satu entiti yang tersendiri. Dia ditubuhkan di bawah atas syarikat, tapi tak boleh running sebagai syarikat, tapi kita tubuh lagi satu sebagai badan panun bawah atas universiti dan kolej universiti, tetapi benefit kepada staff-staff tidak dapat. Contoh yang utama ya untuk mendapat option pension kepada staff-staff support seperti kami. Jadi mohon, adakah usaha daripada pihak kerajaan untuk badan kanun seperti IPTA, FTA yang wujud selepas kami. UIA telah diwujudkan 41 tahun yang lepas. Jadi adakah ada usaha daripada kerajaan untuk badan kanunkan UIA? Sebab UIA ini signifikan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Universiti Ibrahim Anwar ataupun Universiti Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim dan UIA signifikan dengan UIA. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandai, you know. Yang minta peruntukan kena sebut. Baik-baik. Saya tahu tentang perubahan universiti Islam dengan saya daripada awal. Kita tubuhkan sebagai dalam kategori syarikat kerana mengharapkan ada dana yang kuat-kuat dari luar. Ya. Sekarang ini dah hampir keseluruhannya daripada kerajaan. Dan walaupun kategorinya itu sebagai syarikat, tetapi dia di Kementerian Pendidikan tu anggap macam IPTA sebab dananya hampir keseluruhannya daripada kerajaan.
Tapi yang dibangkit sudah agak spesifik. Saya minta maaf, saya tak dapat maklumat ini sebelumnya. Jadi buat memo sikit tentang kedudukan pegawai yang saya masukkan tadi, dan sampaikan kepada Saudara Zamri. Kalau lambat jawab tu salah dia, bukan salah saya. Tak apa, nanti cuba nyampe kita bincang lagi. Okey lah. You are A kan? Silakan saya bagi yang di belakang dulu, lepas tu di depan ya. Ada yang belakang dulu? Tak ada. Assalamualaikum, saya Munira Ya, daripada Mila University yang dahulunya dikenali sebagai Manipal International University. Saya ingin bertanyakan mengenai apa yang Yang Amat Berhormat Datuk Seri ada menyebutkan tentang the new power, iaitu negara China, dan untuk mencapai ekonomi yang lebih stabil. Saya ingin mendapatkan bertanyakan pihak KPT sekiranya kita boleh naikkan yuran khas untuk potential student daripada China, kerana mereka ada the money to come and study in Malaysia. So probably kenaikan yuran khas untuk China per se, sebab saya difahamkan kenaikan yuran kalau kita mau memohon adalah maksimum 30%, tapi saya rasa untuk China kita boleh pergi lebih daripada 30%. Adakah benda ni boleh Terima kasih. Yang Mak Berhormat minta saya jawab benda tu. Seperti yang kita ketahui bahawa kita ada EMJS dalam urusan untuk pengambilan pelajar-pelajar daripada luar, dan biasanya kita mengadakan perbincangan secara bersama. Saya ingat elok perkara ini dibangkitkan nanti dalam perbincangan di peringkat Education Malaysia, ya. Terima kasih. Cuma pada prinsipnya kalau IPTS ya, dia mudah, kita tak putuskan. Kalau untuk pelajar Malaysia kadang-kadang kita tekan sikit, jangan dia tekan sangat ya. Tapi kalau untuk pelajar luar, kita tak letakkan syarat dia sepatutnya lah. Kalau ada, kita akan betulkan. Malah untuk IPTA sendiri pun ya, dengan perkembangan dan minat pelajar luar datang, kita boleh kategori maksimum boleh. Saya tidak fikir harus kita letakkan. Cuma kalau letakkan terlalu tinggi, orang tak datang lah. So boleh bincang. Saya ingat fleksibel bab itu. Sila di depan, di belakang dulu. Saya sebab tengok yang di belakang dulu, lepas tu saya bagi. Sila. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Muhammad Azwan Masud. Saya adalah setiausaha kepada Persatuan Holier Malaysia. Persatuan AMH adalah ahli kepada JITC. Soalan saya pada Tuan Perdana Menteri Datuk Seri, dengan fokus pada pendidikan tinggi sekarang, saya ingin mengetahui bagaimana komposisi pekerjaan saat ini di Malaysia sejajar dengan peningkatan kelayakan pendidikan rakyat. Bagaimana kerajaan merancang untuk memastikan kesesuaian antara jumlah individu yang berkelayakan tinggi dengan peluang pekerjaan di negara ini. Terima kasih. Dia kalau kata kita ambil TVET ya, TVET sekarang ini lulusan TVET 97% lebih mendapat pekerjaan. Kalau TVET di IPT tentunya gajinya lebih tinggi ya. Mengatasi 3,000-3,500. Tapi TVET biasa gajinya walaupun 97-98% dapat pekerjaan, gaji masih tahap 2,000. Tapi kalau TVET itu buat welding ya, bidang welding yang diperlukan oleh syarikat minyak, itu gajinya minima 6 hingga 7,000 ringgit. Jadi sebab itu saya minta sinergi di kalangan di antara technical education dengan industri. Tapi untuk universiti ni tentulah kita ada keperluan jawab awam, dan bidang-bidang lain. Itu dia tertakluk kepada keupayaan kita menerima pelaburan yang agak cepat.
Umpamanya Geely Proton Automotive City di Tanjung Malim itu sudah mula dilaksanakan. Infineon dari Jerman, microchips dulunya back end, sekarang ini sudah front end. Maknanya latihan kita di universiti mesti memenuhi keperluan itu. Umpamanya bila Infineon datang jumpa saya, dia nak tambahan pelaburan 25 bilion ringgit di Malaysia, the largest single investment outside Germany. Dan ada saingan dengan satu kota di Amerika, di Eropah, satu di ASEAN, tapi dia pilih Malaysia. Tapi bila saya tanya apa yang keperluan saudara, dia kata dia happy dengan standard pekerjaan kita, tetapi that higher end technology is still lacking. Maknanya universiti dalam bidang itu, bidang engineering dan IT dan sebagainya, harus mengambil kira keperluan dia. So the professors, academicians must also study the need of that particular industry, because the requirement is 7,000-8,000 new engineers with that level of expertise. Geely beritahu saya yang perkara yang sama. Dia kata dia sangat bangga dengan keupayaan jurutera kita dari pelbagai universiti, tetapi kata dia untuk automotive industry ada niche yang still lacking. Jadi untuk tahun ini dia nanti ambil 300 engineers untuk diberi latihan tambahan, tapi untuk tahun-tahun berikut kita patut tahu keperluan dia. Jadi ini akan mengurangkan tekanan akan memenuhi keperluan anak-anak graduan dalam bidang itu. Dia keupayaan kerajaan umumnya menarik pelaburan sama ada domestik ataupun foreign, itu akan membantu mengurangkan tekanan masalah pengangguran. Walaupun dalam di negara kita ini soal inflasi masih rendah, pengangguran masih rendah, tetapi dia bukan jawapan. Kerana saya tahu kadang-kadang masalah kos harga hidup itu masih menjadi masalah walaupun inflasi umumnya itu rendah. Terima kasih. Sebelum itu, sebelum saya bagi kepada Cik yang depan ni, kita terlupa dengan rakan-rakan kita daripada luar negara, EJM semua, apa khabar semua? Ya, Mak Bomat pun tanya apa khabar. Baik, kita ada soalan daripada EM Australia. Silakan. Boleh dengar? Boleh. Ya, silakan. Saya fahami daripada Education Malaysia Australia. So konsep Malaysia Madani yang digagaskan oleh Yang Maha Perdana Menteri, kita lihat mampu melonjakkan Malaysia dengan 6 nilai madani yang telah diperkenalkan. Soalan saya, bagaimana Datuk Seri melihat 6 teras nilai madani ini mampu mengembalikan kembali roh dalam pendidikan tinggi negara dan pada masa yang sama mampu menghadapi cabaran terkini dunia pendidikan seperti yang Datuk Seri kupaskan dalam ucapan sebentar tadi. Terima kasih. Ini patut ditanya Menteri you, bukan tanya saya. Baik, ya, kita ada trustnya. Sebab tu saya kata sekarang ni tempoh pelaksanaannya bukan saja di Kementerian Pendidikan Tinggi, tetapi di semua kementerian, ya, kewangan, ekonomi, ya, pendidikan dan semuanya. Dan saya sebab itu di antara sebab kita gunakan wacana ini untuk melihat umpamanya keperluan dan sama ada kita sebut anjakan ataupun perubahan yang lebih berkesan. Kita popularkan di majlis JPM beberapa bulan lalu, saya sebut semua orang bicara tentang anjakan, paradigma, tapi sebenarnya tidak berlaku anjakan. Dia ada sedikit penyesuaian. Kalau saudara yang familiar dalam teori paradigmatic shift itu, ya, Thomas Kuhn sudah tahu anjakan paradigma itu anjakan yang agak lebih sistemik, bukan anjakan penyesuaian kecil. Jadi yang saya gagaskan itu mengatakan bahawa masa tempoh sekarang ini kita tumpu kepada the big ideas. Kita nak jadikan Malaysia ini dalam tempoh 5 tahun free of major corruption. Nak kecil-kecil nak may take longer time. Nak tempohkan 5 tahun ini
jumlah pelaburannya sekian, kadar pertumbuhannya sekian, pendapatan basicnya sekian. Ini dia satu idea yang besar yang kaitan dengan ekonomi madani. Tetapi bagaimana nak lakukan di bidang pendidikan itu tak kaedah. Pimpinan universiti harus fikir. Kalau baca bukan Harry Miller aja ni, Nation at Risk, kena fikir saudara tentukan disiplin yang ada dan dia akan graduate dalam 3-4 tahun yang akan datang dan 5 tahun lagi corak negara ini. We have to think together. Sama ada yang ada sekarang ini mampu atau tidak. Kalau tidak, saudara harus kemukakan ideas, cadangan, dan kementerian harus terima keperluan perubahan ini. Ini maksud saya. Sepantas mana saudara respon. Yang saya nak tekankan ialah tak mampu kita bercita-cita tinggi untuk mengangkat martabat, harakat, derajat bangsa negara dengan pendekatan yang ada. Saya tidak percaya kita boleh maju. Tetapi kalau kita lakukan anjakan ini dengan kekuatan asas yang ada, kita mampu. Dan kita harus jaga supaya universiti, termasuk anak-anak muda kita itu, tidak diheret untuk bicara dan menjadi alat kepada mainan politik picisan. Ya. Kerana sebenarnya anak-anak muda pun tidak terlepas dari pandangan itu. Saudara harus merasa bertanggungjawab. Ini bukan soal politik kepartian. Ya. Soal politik kepartian itu tak apa. Itu peranan kita di luar kampus. Tetapi pahaman, kecerdasan, pencerahan tentang apa itu makna hidup, ya, peranan kita dan tanggungjawab kita masing-masing mengangkat. Saya tak mahu nampak macam saya ni obses dengan idea ini, tidak. Tapi saya obses dengan idea dan keperluan untuk jadikan Malaysia ini hebat kembali. Dan saya tidak faham mengapa kita, termasuk cendekiawan, intellectuals, public intellectuals, terima kenyataan bobrok selama ini. You know, sama ada ianya rasuah berskala besar atau 1MDB atau apa yang lain, tidak mungkin berlaku kalau sistem kita itu terkawal, ya. Penjawat awamnya, intellectualsnya, universitinya, badan kehakimannya, badan penguasaannya. Tanggungjawab kita itu sekarang ialah untuk mengangkat semula keupayaan kita. Save the country, save the country. Itu maknanya pembinaan. Dan pembinaan ini bagi saya satu tugas yang besar yang harus diterima sebagai satu konsep umum. Ada mungkin sudah petikaikan satu dua aspek kecil, saya tidak ada masalah, because yang kita lontarkan itu bukan idea yang sangat cemerlang dan sempurna, tetapi gagasan-gagasan umum yang boleh diterima, yang boleh dicerakin masing-masing dengan keupayaan dan kepakaran. Tetapi yang tidak boleh dimungkiri adalah kenyataan bahawa sesuatu yang mendesak harus dilakukan. Seperti mana yang teori Schumpeter, ya? The gale of creative destruction. The country was somewhat destroyed after the Second World War. Then either you accept the destruction or you become more creative after the destruction. Now, what I am suggesting is the need to be more creative through a firm commitment, political, economic, intellectual, to revive this sluggishness and the stagnant period. Saya sebut stagnant, mesti minta maaf. Beberapa tahun yang lalu saya gunakan BCG, Boston Consulting Group-nya analisis. Saya baca, saya agak terkesan. Kerana dia guna kaedah yang disebut SEDA, Sustainable Economic Development Assessment. Dia kaji Malaysia mengikut kaedah Sustainable Economic Development Assessment. 20 tahun sejak 1999 sehingga beberapa tahun yang lalu. Pertumbuhan ekonomi, pelaburan,
mutu kesihatan, mutu pendidikan, mutu keselarasan hidup, mutu infrastruktur. Ya. Kemudian ketimbang beberapa negara lain yang kadangnya threshold jauh lebih rendah ataupun sederhana atau lebih maju. Yang dilihat ialah bahawa sepanjang 20 tahun itu, setelah krisis ekonomi dan krisis politik, itu kita agak stagnan. Ada pertumbuhannya, ada kemajuannya, tetapi ketimbang dengan negara lain dan ketimbang kepada keupayaan kita diukur dari sudut kesihatan, pendidikan, teknologi, semua yang disebut sustainable economic development ni, kita stagnan 20 tahun. Ya. Yang saya nak tekankan agak dengan keras ini ialah ini tidak boleh kita teruskan. Saya lihat perkembangan Thailand, Indonesia, Singapura, Vietnam dari dekat, dan saya akui kita agak ketinggalan. Bukan ketinggalan ketimbang negara dia yang kadang-kadang bermula dari tahap yang lebih rendah, tapi ketinggalan kerana kita tidak bangkit dengan gagah dalam tempoh tahun-tahun tersebut. Apatah lagi dalam 3-4 tahun lalu dengan pergolakan politik yang tidak berkesudahan. Jadi sekarang saya fikir alhamdulillah politik itu stabil, ya, tidak semestinya menghentikan langkah Dubai ke langkah New York ke, saya tak tahu, coket ke apa kan. Tetapi bagi umumnya, ya, sunnah alam sekarang ini, dia keadaan politik stabil. Untuk apa politik itu stabil? Untuk pimpinan politik merampok kekayaan, ataupun untuk menggunakan ini sebagai satu semangat dan kekuatan baru, zeitgeist yang baru, yaitu untuk mengangkat. Sebab itu saya lontarkan idea ini, dan saya dilihat agak keras yang soal tata kelola. Memang betul saya keras, saya tak peduli katalah apa pun, ya. Tetapi sama ada pentadbir sekarang, ya, yang ya, kita dah tahu sejarah. Now, sama rakan-rakan saya sudah beritahu dalam kabinet. Saya kata sebaik ada kelemahan, masalah, laku siasatan, saya tidak akan pertahankan. Why? Saya tidak fikir kalau tanpa keyakinan di kalangan intellectuals, kalangan pentadbir, kalau tidak ada keyakinan bahawa pimpinan ini serius dan bersih, tidak ada semangat untuk bawa perubahan bersama. So saya nak rayu itu saja. Saya masa tidak mengizinkan, saya nak ke okey, dan depan seorang lah, sebab saya nak ke Selayang. Ada bercelah one or two, dua saja. Saya ingat gini. Saya ingat kita can you shorten your question, and then kemudian saya bagi terus kepada tiga-tiga, dan kemudian Datuk Sri. Tengok menteri overrule saya. Thank you. Boleh gitu ya. Tapi kurang daripada seminit. Datuk Sri, very specifically I just wanted to say, Palanipan daripada FMM, I rasa the current approach on the TVET approach has been very holistic, and then rasa pendekatan untuk mengharus produk kita bagus. Dua cadangan Datuk Sri, kita perlu perubahan bergerak ke arah TVET arah tinggi, higher grade TVET, and we need to create an exposure, sebab kita bawa anak-anak muda untuk cuba TVET pada 17 tahun, but that's a bit too late to expose to them to TVET. We need to start structurally TVET system kat sekolah rendah. A successful model like Finland, in German, they started in preschool. So we need to make it structured, formalized, so that kita boleh bawa anak-anak muda kita untuk lihat TVET sebagai satu potensi ke depan. So that is one cadangan that Datuk Sri pertimbangkan. One last thing, the minimum in the income issue is one of the biggest issue for us to get graduates to go to TVET. Australia got a new system, Datuk Sri, di mana dia linkkan pergerakan kemahiran dengan gaji melalui the total ecosystem melalui digitalization. I just hope that kita boleh lihat benchmark ni dan tengok macam mana kita boleh bawakan mekanisme ni dalam pelaksanaan. Thank you. Okay. Saya bagi kat Datuk pengerusi APDS kita dulu. Yeah, thank you. Datuk Sri, I'm Datuk Pamjit Singh, representing
the Malaysian Association of Private Universities and Colleges as its president. You have already said, Dato' Sri, that politics is stable right now and you need to grow the economy. I would like to highlight that the highest among the NKEA sectors, education has got the highest multiplier and followed by tourism. So we're putting a lot of effort on tourism, but we are not putting as much emphasis on education. It is twice as much as a multiplier of healthcare. And against this backdrop, sir, economic growth is your direction. The low-hanging fruit is to work hard on making this hub a reality. We've been working on this right now for 33 years, and it is alarming that since 2016, we've been sliding downwards. The numbers have been dropping. And during the same time, Turkey, which had less than 100,000 foreign students, now has 300,000. Japan, which had 140,000, now has 250,000. And South Korea, which had 70,000, is now 170. Thank you. So, sir, what I'm trying to say is that we need to put more emphasis in making this a reality. Number two, this is more to you as a finance minister. You have mentioned excellence without a soul. Sir, the soul is being taken away from us. Let me just cite one example. We are now being taxed for scholarships being given to poorer students. That should not be happening. IRB has used a narrow definition within the Act and classified all scholarships as promotional. So this is wrong, and I think this has to be corrected. We are being penalized for actually being compassionate, and it should not happen. So for the last point, for the last 22 years, we've been submitting budget proposals to the finance ministry. We have not succeeded in getting anything. We're not asking for money. We're just asking to be treated similar to the health industry. They've got so many incentives to develop hospitals and develop their apparatus, but things are becoming very expensive. The public is finding it very hard to afford private education. We are finding it very hard to maintain our cost. Thank you. Thank you, Dato'. Saya ada yang di belakang dulu. Quickly ya. Sekali boleh coba Yang Amat Berhormat perlu segera ke satu tempat untuk solat. Silakan. Okay, terima kasih. Terus. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Seri PM dan juga Datuk Seri Menteri. Sorry, kering tekak sikit. Okey, saya ringkas saja berkenaan dengan, saya daripada USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, dan saya bercakap sebagai seorang yang concern lah tentang pendidikan dan anak bangsa kita. Dari sudut PM sebut tentang nilai, dari sudut AI kita cabaran kita dari sudut nilai nanti akan sentiasa ada, dan sorry kita sorry lama tunggu. Fokus pendidikan kita sekarang ni ialah kepada, saya lihat motivasi pendidikan kita daripada sekolah kepada universiti, kita fokus kepada bottom two motivation, which is reward dan punishment. Kalau kita tengok stage of moral development, dia ada 5-6. Jadi kalau boleh kita bagi penekanan selepas ini kepada stage yang atas, iaitu yang base kepada internal motivation. Sekarang ni kita motivation kita perlu pada external. Ada orang bagi reward, orang bagi punishment. Yang kita perlu ialah something yang sekarang ni dah ada, tapi perlu penekanan lebih lagi lah, terutama dari sudut agama dan juga maksudnya untuk bagi kepada satu penekanan yang baru. Terima kasih. Saya bagi belakang dan sekali last kali Profesor Midan. Belakang dulu. Ya. Last ya. Saya Dr. Syarif daripada UMS Sabah. Silakan. Dan I'm a medical doctor myself. Saya nak kupas sedikit saja. Mengapa IPTA diletak sebagai badan berkanun in the first place? Sebab kita dia akan melonjak dengan lebih baik dan tidak diletakkan sebagai penjawat awam, not as a ministry. But we fail to use
all the while we fail to use that. We are Badan Berkanun. There are move already to empower the board so that we can move progress further, faster as what PM1 just now, Perdana Menteri mahukan kita melonjak awal. Dan kelebihan dia, PM juga Menteri Kewangan sekarang, isunya yang ada sebagai universiti adalah proses-proses kementerian, khususnya kewangan, menghambat juga universiti melewatkan proses-proses yang boleh dilakukan dengan awal, menjimatkan universiti, tetapi masih lagi tertakluk dengan proses kewangan. Jadi saya harap Perdana Menteri dan juga Menteri boleh melihat, memperkukuhkan the use of Badan Berkanun di universiti sewajarnya dan sebaik-baiknya agar universiti dapat maju lebih cepat dan tidak dihambat oleh birokrasi. Thank you. Terima kasih. Okay, last Professor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mizan bin Hitam dari UiTM. Soalan saya ringkas saja Yang Muhammad Datuk Seri. Tahun 86 Datuk Seri berbicara di Terre Haute, Indiana, falsafah pendidikan negara, and I was a student waktu itu, bincang hadis Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, dan Datuk Seri biasa ulang sampai sekarang. Soalan saya, bagaimana Datuk Seri melihat falsafah yang Datuk Seri gagaskan itu dalam konteks realiti sekarang? Soalan yang kedua, bagaimana semangat ini, adab ini dapat melahirkan idealisme perjuangan di kalangan pentadbir universiti segenap peringkat, para pensyarah dan para pelajar. Kami jadi begini kerana dengar ceramah daripada Datuk Seri Anwar 86 di Terre Haute, 96 di London, dan sekarang masih mendengar lagi. Kita harap nasihat daripada Yang Muhammad Datuk Seri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang konsisten itu Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, dipersilakan. Terima kasih. TVET memang dalam laporan Cabinet Committee setuju peringkat ini selepas tingkatan 3. Jadi tidak lagi seperti sekarang tingkatan 5. Untuk dia nak ke bawah lagi tu memang dalam diskusi kena ada implikasi yang lain. Tapi kalau mula selepas tingkatan 3, saya ingat permulaan untuk 1-2 tahun ini cukup memadai kerana kapasiti di TVET pun terbatas. Yang keduanya soal yang private universities ni, menjadikan ini sebagai education hub. Saya akan perhati, tak tahu tentang kalau betul beasiswa untuk pelajar-pelajar miskin, betul kita boleh kecualikan sebahagian, tetapi kadang-kadang dia ada juga CSR, dia juga tanggungjawab universiti. Kalau universiti swasta tu keuntungannya besar, dia tak boleh guna siap beasiswa bagi pelajar miskin itu sebagai semuanya di bawah incentive tax. We have to look at it. Kalau betul ada penambahan dari selain pada CSR dia, kita boleh, saya ingat kita boleh consider insentif cukai untuk pelajar-pelajar miskin. Soal yang insentif lainnya tu ya, memanglah kalau tiap kali belanjawan perbincangan soal dialog belanjawan itu memang ada ribuan permohonan untuk bebas cukai. Kalau saya setuju semua, pendapatan kita tinggal 10% lah. Jadi saya kena timbang percaya peringkat. Tapi prinsipnya menjadikan Malaysia ni sebagai education hub, saya setuju. Sebab minat bertambah. Walaupun sudah disebut nanti 2016, tapi tahun ini umpamanya saya lihat ada penambahan. Tetapi sebab itu kita permudahkan soal macam visa, soal ini semua kita permudahkan. Kita ada bincang, dan saya terima kalau keperluan untuk memberikan kemudahan-kemudahan lain untuk universiti awam dan swasta untuk dapat menerima pelajar-pelajar dari luar negara. Soal nilai, betul lah, soal yang dibangkitkan saudara daripada USIM, kita tak boleh terlepas. Dan ini ada kait dengan soalan terakhir tentang Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Pendidikan itu sebenarnya pendidikan manusia, bukan jurutera, bukan doktor. Pendidikan itu pendidikan insan, dan insan itu walaqad karramna bani Adam, Allah angkat darjat manusia. Manusia itu dengan keyakinan dan nilainya. Sebab itu kita katakan tentang soul, walaupun penafsiran Haley Lewis soul itu lain daripada kita, tapi sebab itu nilai. Kadang-kadang kita sebut umpamanya, saya edarkan peringkat awal buku Syekh Taha Jabir Al-Alwani, Adabul Ikhtilafil Islam, adab etika perbezaan pendapat
dalam agama Islam. Kadang-kadang perbezaan pendapat kita ini jadi yang suatu yang parah. Beda pendapat terus sesat. Padahal beda pendapat dengan parti. Dan parti pun dia buat, dia punya fatwa bertukar-tukar tiap bulan. Jadi kita berapa kali nak sesat ni. Jadi sebab itu saya popularkan buku ini supaya kita boleh beda pendapat tapi janganlah menyesatkan orang. Keduanya cadangan saya iaitu karya Imam Nawawi, Matan Al-Arba'in, 40 hadis utama, itu dibaca dengan tafsiran oleh anak-anak pelajar Islam supaya kefahaman Islam dia tu meningkat sedikit. Kalau tak meningkat, orang bagi kuliah 1-2 tu dia terima betul. Semua menjadi tiap ceramah yang dia dengar 15 minit 20 minit tu semua pakar dan semua jadi hukum yang sabit dan muktamad. Jadi lebih baiklah anak-anak kita itu diberikan latihan asas supaya dia dapat menilai ya, melalui perbincangan dan lebih kreatif. Tapi di Malaysia tidak mudah. Saya cakap bahasa Melayu, bukan Melayu, setengah yang liberal Melayu pun dia marah. Saya cakap soal bahasa Inggeris, kadang-kadang yang Melayu dia kata Anwar dah meninggalkan landasan. Saya cakap soal 40 hadis dengan alasan kita, dia kata tengok Anwar nak Islamkan semua pelajar-pelajar di Malaysia ini. These things I don't think we can avoid ya. Tetapi setelah kita bincang, kita lakukan kita ambil keputusan, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita buat keputusan tawakal. Tak boleh memuaskan semua pihak. Dan sekarang ini tak benar. Baru-baru ni kita ada perbincangan ni masalah kena sekolah. Kalau kita sebut sekolah, kena bagi tahu sekolah Melayu segini peruntukan, sekolah Cina begini, sekolah India begini. Dia mesti ikut pendekatan lama. Saya tidak begitu. Kalau saya katakan sekolah daif, sekolah yang daif yang harus diperbaiki, saya kata semua sekolah. Sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Arab, yang mana yang didaftar, semua kita baiki. Tetapi dia tak memuaskan kerana saya tak sebut berapa peruntukan untuk sekolah Tamil. Saya kata no, I'm not going to concede. I will not mention that. It does not matter. Ada saja sekolah daif kita bantu. Itu pendekatan baru. But it becomes controversial because we are so used to this racial profiling in everything. For example, poverty eradication, menoktahkan kemiskinan tegar. Di Kuala Lumpur ni, dalam bandaraya, betul majoriti Melayu yang bawa kategori miskin tegar. Tapi ethnic India ramai yang miskin tegar. Saya tak kata berapa peratus, saya tak peduli. Saya kata setiap rakyat Malaysia masuk kategori miskin tegar, walaupun ramai India, mesti diselesaikan. Tapi setengah-setengah orang India dia kata tak, saya nak tahu berapa jumlah untuk orang India. Saya tak mahu. I will not concede on that. Because pendekatan kita miskin tegar semuanya. Kebetulan di Kuala Lumpur, di Sentul dan beberapa tempat ini ramai orang India. It does not matter. You masuk kategori itu kita bantu. Dan alhamdulillah untuk bandaraya, untuk sehingga Disember kita selesaikan setiap orang yang masuk kategori miskin tegar di Kuala Lumpur. Walaupun jumlahnya saya katakan Melayu ramai, tapi India ramai. Saya tak kira peratus. Peratus rakyat India 9%, tetapi 20% dapat bantuan kerana dia miskin. Saya tak peduli itu semua. Kalau kita sebut sekolah daif, sekolah daif. Kalau kita sebut miskin tegar, miskin tegar. Ini pendekatan kita, tetapi itu tidak boleh memuaskan semua pihak. Jadi sebab itu saya tidak mahu layan sangat cerita-cerita ras dan pandangan agama yang sempit ni. Saya nak tumpu ini ya. Nilai ya, adab ya, akhlak ya, tetapi digital, peralihan tenaga, TVET. Ini pendekatan-pendekatan kita harus maju. Semoga Allah bagi kekuatan kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat atas ruang yang diberikan kepada kita dan juga kepada soalan-soalan yang dikemukakan. Sekali lagi marilah sama-sama kita mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih dengan memberi penghargaan sama memberi tepukan kepada Yang Berhormat. Terima kasih.